Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyara binti Muhammad Torik bersama rakan-rakan saya Siti Rada binti Adnan dan Aina Syafiqah Muhammad Syah akan membentangkan tentang usaha-usaha ke arah integrasi nasional. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa sesamalah kita, cinta lenyap di arus zaman. Indahnya bumi kita ini warisan berkurun lamanya, hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintih sendiri. Wah, menariknya lirik lagu tu. Walaupun saya tak pernah mendengar lagu tersebut, saya dapat rasakan bahawa pasti ada mesej yang mendalam yang ingin disampaikan. Ya, benar sekali. Sebenarnya lagu ni menunjukkan perasaan kaum Bumi Putra, terutamanya bangsa kaum Melayu yang merasa tertindas apabila terbentuknya masyarakat pluralistik. Sebagai contoh, hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintih sendiri kerana banyak harta kita yang telah dikawal oleh penjajah dan sebenarnya penjajahan ini telah menghasilkan kesan sampai ke hari ini iaitu masyarakat pluralistik yang banyak memberi cabaran kepada kita hari ini. Masyarakat pluralistik, apa maksudnya tu? Saya boleh jelaskan, Aina. Okey, baiklah. Masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terbentuk secara terpaksa. Sebagai contoh, imigran Cina dan India yang sebenarnya datang ke Malaysia bagi tujuan ekonomi, namun akhirnya terpaksa menetap. Ya, benar sekali. Jadi apa kaitannya masyarakat pluralistik dengan penindasan ini? Sekejap saya fikirkan. Oh, mungkin kita harus lihat siapa dan bagaimana proses pluralistik ini berlaku di Malaysia. Sebagai contoh di Malaysia, ia berlaku akibat penjajahan orang British untuk mengaut keuntungan kita. Tetapi dasar yang dijalankan semasa proses pembentukan masyarakat pluralistik adalah dasar yang membuka banyak jurang-jurang perpecahan, iaitu dasar pecah dan perintah sehingga terjadinya perpecahan kaum hingga kini. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa isu yang dialami oleh masyarakat pluralistik kita adalah perpecahan antara kaum, iaitu interaksi antara kaum. Seperti mana kita tahu, interaksi antara kaum adalah penting untuk mengenal pasti tahap perpaduan sosial. Ini kerana interaksi sosial merupakan satu asas utama bagi mewujudkan perpaduan yang erat bersama elemen-elemen lain seperti kestabilan politik dan ekonomi. Namun begitu, Marzuki Muhammad Yunus mengatakan perbezaan-perbezaan dari segi bahasa, agama, budaya dan pemikiran disebabkan perbezaan etnik merupakan penghalang ke arah membentuk perpaduan yang kukuh. Jadi interaksi sosial yang dapat kita fahamkan ialah mereka mempunyai tindakan-tindakan berbentuk diskriminasi menghasilkan bentuk-bentuk interaksi dan hubungan yang bersifat negatif dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan andainya interaksi sosial itu merupakan mempunyai satu unsur yang negatif, maka dia akan menghasilkan bentuk-bentuk interaksi yang negatif juga. Contohnya yang kita dapat lihat ialah peristiwa 13 Mei 1969 ataupun lebih dikenali sebagai peristiwa berdarah.
Jadi dapat kita fahamkan apabila perpaduan dari aspek ekonomi, sosial dan politik tidak dapat dicapai, maka konsep negara bangsa tidak dapat dibentuk. Jadi yang saya tunjukkan ini ialah peristiwa berdarah ataupun peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan suatu peristiwa yang cukup terkenal di dalam negara kita dan ia disebabkan oleh perhubungan kaum yang lemah dan ia juga menceritakan bagaimana rusuhan kaum yang berlaku pada ketika ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan penduduk setempat, hilang rasa percaya antara sesama kaum dan kemusnahan harta benda. Ya, saya amat bersetuju dengan saudari Aina. Jika kita lihat, segregasi antara kaum yang terjadi inilah yang membuka kepada jurang-jurang perkauman yang menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Antara jurang yang jelas yang kita dapat lihat adalah jurang dalam aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Oleh itu, saban tahun kita lihat banyak usaha yang telah dilakukan dan dijalankan di Malaysia untuk mengatasi masalah dan cabaran tersebut. Termasuklah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, industri kerja sederhana, belanjawan negara, rukun negara, kursus hubungan etnik, dasar perpaduan negara serta parti integrasi. Tetapi persoalannya adalah sejauh mana usaha-usaha tersebut dilaksanakan dan memberi impak kepada integrasi nasional. Contoh dari segi ekonomi, saya boleh lihat beberapa perkara yang berlaku. Tapi pertama sekali saya mahu jelaskan konsep jurang ekonomi tu. Pakar ekonomi Prof. Dr. Bajaya Badai berkata jurang ekonomi antara bumi putera dan bukan bumi putera berlaku akibat acuan dasar ekonomi negara yang hanya mengutamakan pembangunan besar tanpa fokus kepada kesan agihan kepada masyarakat secara adil dan saksama. Okey. Sebenarnya jurang ekonomi ni berlaku akibat daripada beberapa perkara. Sebagai contoh, kadar kemiskinan mengikut kaum yang amat berbeza. Contohnya pada tahun 1970, kadar kemiskinan paling sikit adalah dari kaum Cina dan paling banyak sebenarnya dari Melayu sendiri yang merupakan penduduk asal kepada tanah Melayu. Seterusnya hak milik syarikat pula banyak pada bumi putera berbanding syarikat bumi putera yang hanya sedikit sahaja terdapat pada tahun 1971. Seterusnya kita dapat lihat next slide please. Kita dapat lihat pertanian paling banyak dijalankan oleh masyarakat Melayu dan perhubungan oleh masyarakat Cina serta lain-lainnya banyak Cina dan India sahaja. Cina dan Melayu sahaja. Jadi boleh disimpulkan di sini sebenarnya dasar ekonomi baru ni adalah kesan daripada jurang ekonomi tersebut. Kerana sebagai contoh peristiwa 13 Mei ni telah membawa kepada tercetusnya dasar ekonomi kerana berlaku jurang ekonomi tersebut. Jadi mari kita lihat apa itu dasar ekonomi baru. Jadi dasar ekonomi baru ni sebenarnya berlandaskan dua strategi iaitu bertindak mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Sebagai contoh, kita boleh lihat untuk mengurang dan membasmi kemiskinan, kerajaan bertindak memberi peluang
perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya macam seperti kampung kepada sektor yang lebih lumayan. Seterusnya mengurangkan jurang perbezaan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar dan antara wilayah. Seterusnya memodernkan kehidupan di luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia serta memperbaik taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Seterusnya, malangnya walaupun pencapaian DEB mempunyai objektif yang jelas, namun sesetengah matlamat DEB itu tidak tercapai. Tegasnya di sini DEB berjaya mengurangkan kadar kemiskinan kepada 17%. Tetapi penyusunan semula masyarakat kurang mencapai sasaran dan hak milik bumi putera hanya mencapai 18% sahaja. Tambahan pula, setelah 29 tahun selepas DEB, pendapatan isi rumah kasar ni masih sama coraknya dengan semasa awalnya DEB diperkenalkan. Contohnya paling tinggi pendapatan isi rumah adalah dari kaum Cina dan paling sikit adalah dari golongan bumi putera dan Melayu. Serakannya sebenarnya selari, maksudnya kaum Cina selalu tinggi pendapatan isi rumahnya berbanding kaum-kaum lain. Seterusnya, oleh kerana dasar ekonomi baru gagal mencapai seluruh matlamatnya, dasar pembangunan nasional pula diperkenalkan. Dasar pembangunan nasional ni menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sesebuah negara yang maju dalam semua segi, iaitu dari segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan, pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Seterusnya, dasar pembangunan nasional ini sebenarnya mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dengan menyumbangkan ke arah pengukuhan perpaduan negara. Selain itu, kita pada dasar ekonomi baru kepada dasar pembangunan nasional, kita boleh lihat terdapatnya industri kecil sederhana IKS yang masih wujud hingga hari ini. Ini adalah salah satu inisiatif yang berpanjangan hingga hari ini, kesan daripada pengenalan DEB. Jadi IKS ini sebenarnya perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi 25 juta dan menggaji kaki tangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. Jadi IKS ini sebenarnya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Salah satu fokus kerajaan negeri melalui Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan adalah untuk membantu melonjakkan perniagaan usahawan di dalam kategori perniagaan mikro yang sememangnya susah untuk survive pada masa kini. Ia juga memberi dan membuka peluang pekerjaan yang luas khasnya kepada golongan penduduk luar bandar kerana kebanyakan perniagaan mikro ini sebenarnya berpunca daripada luar bandar. Sebagai contoh, IKS yang kita boleh lihat hari ini adalah usahawan proses ayam dan daging, usahawan roti dan kek serta usahawan dodol dan sambal hitam. Tidak terhenti pada DEB maupun DPN ataupun inisiatif-inisiatif yang masih
dilaksanakan hingga hari ini seperti IKS, kerajaan juga tidak henti mencari inisiatif termasuk menyediakan usaha dalam Belanjawan 2023 tanpa mengetepikan keperluan Bumiputera, iaitu kerana pencapaian dan penyertaan equity Bumiputera ini sebenarnya masih lagi rendah. Jadi Bumiputera jelasnya masih memerlukan sokongan daripada kerajaan. Jadi sokongan-sokongan yang disediakan yang kita dapat lihat pada hari ini adalah menyediakan 176 juta naik taraf dan menambah premis perniagaan serta kemudahan pinjaman, menyediakan jaminan pembiayaan sebanyak 300 juta sokongan untuk perniagaan mikro dan oleh usahawan wanita dan belia. Okey, jadi dari segi sosial pula, ya usaha yang dapat kita lihat bagaimana kerajaan ingin memupuk integrasi nasional ialah pembentukan rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dan diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 dan telah menyebabkan berlakunya tegangan antara kaum. Rukun negara merupakan pegangan oleh rakyat Malaysia ke arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Ia juga diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat, contohnya memberi penekanan dari segi nilai kemanusiaan dengan harapan setiap rakyat Malaysia dapat saling hormat menghormati dan menerima perbezaan masing-masing. Hal ini kerana kita sebagaimana kita tahu peristiwa berdarah tersebut berlaku disebabkan terdapatnya jurang atau perbezaan antara kaum Melayu, kaum Cina dan kaum yang lain-lain juga. Jadi rukun negara ini dia telah ditubuhkan dan digubalkan dengan harapan dapat mencetus semangat perpaduan antara kaum. Usaha ini diterima pakai oleh setiap kelompok masyarakat dan ini kita dapat lihat bagaimana saya ambil contoh yang terdekat dengan kita ialah apabila kita berada di sekolah, setiap kali perhimpunan kita membaca rukun negara. Namun kita juga dapat lihat bagaimana rukun negara ini semakin tidak diamalkan dan dihayati pada masa sekarang. Dan contoh yang dapat kita lihat ialah salah satu rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Namun jika kita buka media sosial, kita dapat lihat bahawa kesopanan ini semakin terhakis dalam kalangan warga maya di mana bahasa yang kurang sopan dan tidak beradab digunakan. Terutamanya apabila kita dapat lihat kanak-kanak yang masih di sekolah rendah juga menggunakan bahasa yang dianggap sebagai kurang sopan. Seterusnya, usaha yang kerajaan telah melakukan ialah menetapkan mata pelajaran umum. Nur Azira Muhammad Rohana menjelaskan bagaimana kecintaan terhadap tanah air dipupuk ke dalam jiwa rakyat melalui medium pendidikan, khususnya subjek sejarah dan ilmu yang berkaitan dengannya. Sekolah vernakular yang kita dapat lihat di negara kita telah diwujudkan pada zaman penjajahan British. Jadi tercetuslah sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil dan juga sekolah Inggeris dan sekolah vernakular Melayu. Dan sekolah-sekolah ini masih lagi diteruskan pada masa ini. Namun kita dapat lihat subjek bahasa Melayu dan sejarah diwajibkan untuk dipelajari oleh murid-murid sekolah vernakular tersebut. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa ini juga merupakan usaha-usaha kerajaan dalam membentuk integrasi nasional di kalangan pelajar. Dan untuk lebih lanjut lagi, di peringkat pengajian tinggi pula, pelajar tidak dikecualikan dari mempelajari subjek-subjek yang dapat menyemai sikap toleransi dan cinta akan negara. Dan subjek yang diwajibkan oleh kerajaan diharapkan dapat menjadi sebuah wadah integrasi bagi seluruh pelajar dari pelbagai kaum. Jadi mata pelajaran umum yang ingin saya ceritakan di sini ialah kursus hubungan etnik.
Jabatan Pendidikan Tinggi telah memperkenalkan dan mewajibkan subjek ini kepada semua pelajar IPT dan subjek hubungan akademik merupakan subjek wajib diambil oleh pelajar Malaysia pada peringkat sarjana muda. Usaha ini diterima oleh masyarakat dan kursus ini masih lagi dipraktikkan di IPT Malaysia seperti mana kita lihat sedang berlaku di IPG kita. Dan kita juga dapat lihat bagaimana tujuan kursus ini ialah untuk memberi kesedaran dan penghayatan dalam mengurus kepelbagaian ke arah pengukuhan negara bangsa. Dan kerja kursus yang dijalankan dalam subjek ini juga bertujuan memberikan kesedaran dan penghayatan dalam menerima kepelbagaian sosial budaya pelbagai etnik di Malaysia ke arah masyarakat harmoni. Jadi dapat disimpulkan juga bagaimana mata pelajaran umum ini merupakan salah satu strategi kerajaan untuk menghasilkan sebuah negara bangsa yang bersatu padu di mana rakyatnya hidup aman dan harmoni. Baiklah, berpindah kepada isu perpecahan dalam segi ekonomi. Dari segi politik, kita dapat lihat bahawa terdapat parti berteraskan perkauman di mana sejak tahun 1950-an lagi terdapat pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO, MIC, Malaysian Indian Congress serta MCA iaitu Malaysian Chinese Association yang menyebabkan perpecahan antara rakyat Malaysia sendiri dengan mereka oleh sebab itu wujudnya parti-parti yang mempunyai survival politik perkauman. Maka kita lihat pada tahun 2021 tercetusnya dasar perpaduan negara iaitu yang menegaskan perpaduan dalam kepelbagaian. Kita lihat mereka dalam dasar perpaduan negara Malaysia telah mengetengahkan integrasi nasional apabila semua rakyat Malaysia dinasihati untuk hidup bersatu padu dan dalam integrasi walaupun bukan asimilasi, iaitu berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Terdapat 3 teras dalam melaksanakan perpaduan ini, iaitu yang pertama patriotisme dan demokrasi, yang kedua identiti nasional dan yang ketiga ekosistem perpaduan. Baiklah, mari kita lihat secara satu persatu. Yang pertama, teras perpaduan, patriotisme dan demokrasi. Ianya mempunyai 3 strategi yang amat senang untuk kita fahami. Iaitu yang pertama, meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara atas asas amalan hidup. Seperti yang diperkatakan oleh saudari Aina sebentar tadi, bagaimana kita hendaklah mengaplikasikan konsep rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan dalam dasar ini juga, kerajaan telah mengetengahkan bahawa rakyat Malaysia hendaklah hidup berdasarkan perlembagaan di mana terdapat akta-akta yang mencegah ataupun akan menghalang individu yang telah melanggar undang-undang dan perlembagaan tersebut. Seterusnya, meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah Malaysia. Seperti yang dikatakan oleh saudari Aina juga, terdapat subjek umum seperti sejarah yang diterapkan dalam semua sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Dan seterusnya juga terdapat memperkukuhkan integrasi nasional di mana walaupun setiap rakyat Malaysia mempunyai bahasa ibunda yang berbeza dan mempunyai budaya yang berbeza, namun segala perbezaan itu hendaklah mencari titik persamaan antara jati diri setiap rakyat Malaysia sehingga dapat memupuk integrasi nasional. Yang kedua, kita lihat teras kedua pula. Identiti nasional. Strategi pertama untuk mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Yang kedua, mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adab resam pelbagai etnik. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat kepribadian tinggi, integriti dan berakhlak mulia. Di sini saya ingin tegaskan mengenai strategi yang kedua. Apabila isu politik berlaku,
sesetengah pihak suka untuk mengetengahkan isu-isu yang boleh menyebabkan perselisihan faham antara kaum yang berbeza. Contohnya isu bahasa Melayu, isu perbezaan adat resam dan juga isu yang yang melibatkan raja-raja Melayu ini. Jadi dalam dasar perpaduan negara, setiap rakyat Malaysia hendaklah mempunyai kefahaman antara budaya dan agama resam yang lain. Seperti contoh isu Jawi sepatutnya tidak boleh dijadikan sebagai isu yang boleh memecah belah kaum oleh kerana bangsa lain selain bangsa Melayu hendaklah faham apa itu fungsi Jawi yang sebenarnya. Bukanlah Jawi ini dilakukan untuk mengislamkan bangsa lain, namun hanyalah sebagai satu alat untuk komunikasi dalam rakyat Malaysia. Okey, seterusnya teras perpaduan 3 iaitu ekosistem perpaduan mempunyai 5 strategi. Yang pertama, memantapkan keberkesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengekalkan, membina dan mengukuhkan tapak integrasi perpaduan. Yang ketiga, memperkasakan jentera perpaduan melalui kerjasama strategik. Yang keempat, memantapkan dan memperkasakan seterusnya institusi, keluarga dan komuniti. Yang kelima, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan keberkesanan mekanisme pemantauan. Dan yang keenam, memperkukuhkan peranan pemimpin sebagai pemangkin perpaduan. Baiklah, kita lihat bagaimana segala strategi ini telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Yang kita boleh lihat secara mata kasar adalah strategi kelima iaitu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang di slide seterusnya. Okey. Apa yang anda lihat sekarang ni adalah poster yang telah dimuat naik oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenai jaga keamanan semasa berkempen. Kita lihat bahawa isu kebebasan bersuara sentiasa dipantau di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 agar tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh mencetus masalah perkauman seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, masalah raja, isu-isu bahasa dan sebagainya. Oleh itu, peruntukan undang-undang dalam Akta Komunikasi Multimedia dan Akta Hasutan ini berjaya untuk menjaga keamanan rakyat Malaysia semasa berkempen. Ini mengelakkan setiap ahli politik yang ingin mengambil peluang dalam berkempen untuk mencetus perselisihan faham antara rakyat Malaysia. Okey, seterusnya kita dapat lihat secara jelas bukti bahawa sejak tahun 2020 hingga 2022, bilangan kes terbanyak yang dibuka di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 ialah sebanyak 117 di dalam tahun 2020. Okey, maksudnya kita lihat penurunan antara tahun 2021 hingga 2022 apabila kes yang disiasat menurun daripada 84 seterusnya menjadi 54. Ini menunjukkan keberkesanan akta yang telah dilakukan oleh kerajaan. Seterusnya. Okey. Selain daripada mempunyai dasar perpaduan nasional, kita juga melihat sekarang kerajaan telah ditadbir dalam keadaan kerajaan campuran, iaitu parti integrasi ini bergabung untuk melakukan pentadbiran di dalam kerajaan. Okey, sebelum itu apakah maksud kerajaan perpaduan? Kerajaan perpaduan merupakan satu kerajaan yang menggabungkan wakil dari pelbagai politik, menuntut parti dan semua pemimpin untuk mengenepikan kepentingan politik dan parti masing-masing demi kepentingan rakyat dan negara. Baiklah, kita lihat di sebelah kiri saya, terdapat banyak parti di Malaysia. Namun setiap parti ini dinasihatkan dan hendaklah melakukan perjanjian untuk memastikan bahawa mereka hendaklah mengutamakan
perpaduan rakyat Malaysia dan hak rakyat Malaysia secara menyeluruh daripada parti masing-masing. Okey, sekarang Kerajaan Perpaduan Malaysia terdiri daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Warisan, Parti Bangsa Malaysia dan Parti Kesedaran Politik serta beberapa lagi calon bebas yang lain. Seterusnya, antara inti parti perjanjian parti gabungan, sebenarnya terdapat 18 inti parti. Namun di sini saya ingin meng-highlightkan 3 inti parti, iaitu yang pertama menzahirkan kesetiaan kepada Yang di-Pertua Agong sebagai Ketua Negara dan akan bersama-sama memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Kita lihat bahawa terdapat banyak parti lain yang menengahkan perkauman masing-masing seperti MIC, UMNO, MCA. Namun disebabkan parti ini adalah parti gabungan, mereka tidak boleh untuk berselisihan faham yang bahawa Yang di-Pertua Agong mempunyai kuasa mutlak sebagai ketua negara. Dan yang kedua, kita lihat mempertahankan sistem raja perlembagaan, memperkukuhkan demokrasi berparlimen dan memantapkan sistem politik negara sesuai dengan kehendak serta kepentingan rakyat. Dalam mereka memberi hujah dalam parlimen, mereka hendaklah mengamalkan tata tusila dan kesopanan dan kesusilaan dalam menengahkan isu dalam kawasan masing-masing. Ini kerana mereka hendaklah mementingkan hak rakyat berbanding hak kaum mereka sendiri. Yang terakhir, menegakkan keluhuran dan kedaulatan undang-undang, kebebasan kehakiman dan institusi awam serta keberkesanan dan profesionalisme pasukan keselamatan. Okey, dalam masa mereka berkempen, kita lihat bahawa bagaimana undang-undang telah dilaksanakan, isu-isu perkauman tidak boleh dibahaskan dan bagaimana anggota pasukan keselamatan yang sentiasa memberi pemantauan terhadap isu-isu yang berlaku dalam negara. Wah, berdasarkan perbincangan kita, saya dapat simpulkan bahawa masyarakat pluralistik lah yang merupakan kesan jajahan ni menjadi cabaran bagi kita untuk bergerak ke arah perpaduan yang utuh. Oleh itu, banyak usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk mengurang atau menutup jurang ekonomi ini. Jurang ekonomi, jurang sosial dan jurang politik yang dinyatakan. Jadi, sekian dari kami hari ini. Terima kasih. Baiklah, kini sesi soal jawab dibuka. Saya nak bertanyakan soalan. Apa lagi contoh di mana rukun negara tidak lagi dihayati? Baiklah, izinkan saya menjawab soalan tersebut. Terima kasih Nur Sarina kerana bertanya soalan itu. Jadi seperti mana yang saya memberi contoh tadi, salah satu lagi rukun negara yang kita tahu ialah keluhuran perlembagaan. Jadi maksudnya perlembagaan ni undang-undang yang tertinggi dalam Malaysia dan semua rakyat tak lari daripada mematuhi undang-undang ni. Namun begitu, kita dapat lihat bagaimana keluhuran perlembagaan ni tidak dihayati apabila kita melihat bagaimana bahasa Melayu dilayan oleh masyarakat di Malaysia. Seperti mana kita tahu, di dalam perlembagaan telah tertulislah bagaimana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Namun begitu, pada masa ini kita dapat lihat dan kita dapat membaca beberapa isu mengenai setengah pihak yang mempersoalkan masih relevankah, masih wajarkah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Sedangkan bahasa Melayu semakin dilupakan dan bahasa Inggeris lagi dikenali di persada dunia. Jadi ini merupakan contoh-contoh di mana rukun negara sudah tidak dihayati
ataupun diamalkan oleh masyarakat setempat. Saya juga ada satu soalan untuk ditanyakan. Bagaimana penghayatan terhadap dasar perpaduan negara ini dapat dibuktikan? Okey, baiklah, terima kasih untuk soalan tersebut. Kita dapat tengok penghayatan DPN ini melalui pelbagai aspek. Yang pertama, kita lihat bagaimana akta-akta yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti akta-akta hasutan, dan pihak seperti SKMM untuk menghalang perselisihan faham antara kaum. Kita juga dapat lihat usaha-usaha pemimpin parti kerajaan ahli politik yang menghadiri upacara ataupun perayaan kaum-kaum lain untuk menunjukkan contoh kepada rakyat agar menghormati dan saling bersatu padu dalam melaksanakan integrasi nasional ni. Dari segi pihak sekolah pula, kita lihat pelbagai jenis perayaan diraikan di sekolah. Contohnya seperti Hari Raya Aidilfitri dan diraikan oleh semua kaum di sekolah, dan kita juga lihat terdapat cuti perayaan Tahun Baru Cina dan terdapat pelbagai pertandingan yang meraikan perayaan kaum-kaum lain. Jadi pendapat saya itu adalah contoh-contoh penghayatan bagaimana untuk kita menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sekarang telah menuju ke arah perpaduan yang lebih utuh. Terima kasih. Izinkan saya bertanya soalan yang terakhir. Bagaimana industri kerja sederhana atau kita kenali sebagai IKS boleh maju? Baiklah, terima kasih Nurul Najah atas soalan tersebut. IKS boleh dimajukan dengan cara menawarkan pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif. Seterusnya melalui peralihan teknologi pembuatan, iaitu daripada teknologi dulu iaitu tradisional kepada teknologi moden. Seterusnya kita boleh lihat usaha sama dengan universiti tempatan dalam dari segi penyelidikan dan pembangunan yang dapat membantu kemajuan IKS ni. Seterusnya memperkasa jenama produk dan menyertai expo perdagangan di peringkat antarabangsa supaya jenama produk itu terkenal atau dikenali umum. Dan akhir sekali dengan cara memberikan anugerah dan pengiktirafan untuk industri-industri kecil ini. Sekian saya harap jawapan itu dapat memberi pencerahan kepada orang yang bertanya tersebut. Jadi sekian sahaja sesi soal jawab pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih.